Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran di Hakim yang dimuliakan Allah sekalian. Kita berada pada ayat 63 dan 64 dari surah Yusuf. Sila buka pada muka surat 596 jadi yang keempat tafsir Ibn Katsir yang menjadi teras kepada rujukan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'na akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka tak kala mereka telah kembali kepada ayah mereka, iaitu Yaqub AS, mereka berkata, wahai ayah, kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Berkata Yaqub AS, bagaimana aku akan mempercayakannya, iaitu Bunyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga, dan Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Allah berfirman tentang mereka bahawa mereka kembali kepada ayah dan minta supaya Bunyamin dibawa bersama-sama. Jadi kafilah yang terdiri daripada saudara-saudara Nabi Yusuf ini bila pulang ke kampung halaman, tentulah dalam perjalanan mereka membicarakan tentang kebaikan penguasa Mesir itu. Ini seperti yang disebut oleh Imam Tahir Ibn Ashur. Ada perkara yang tidak disebut Al-Quran tapi kita dapat faham dari sudut siyaqul ayah. Tapi dalam masa yang sama, tentu mereka terfikir permintaan pemimpin ini yang mereka merasakannya sebagai satu benda yang muskil, yang sangat rumit. Maka tak kala mereka kembali kepada ayah mereka iaitu Yaqub, sebelum mereka membuka barang-barang bawaan mereka, mereka berkata, wahai ayah, kami tidak akan mendapat sukatan gandum. Yang ayah nampak pada kali ini kami bawa, akan datang kami tak dapat dah. Melainkan kalau kami dapat bawa saudara kami ke Mesir, menemui pemimpin itu yang di tangannya lah hakut tasarruf. Dialah yang memiliki perintah, beri dan juga menghalang sesiapa saja. Pemimpin terbesar itu hendak supaya bawa semua adik-adik. Semua orang kena bawa adik-adik mereka lengkap. Kalau tak, tidak akan diberi kepada mereka apa yang mereka minta. Sebab itu, izinkanlah saudara kami Bunyamin untuk pergi bersama supaya kami dapat memberikan kepada ayah pulangan yang terbaik. Kami dapat membawa untuk ayah gandum yang kita perlukan dan tempoh setahun akan datang. Maka kami tidak akan mengulangi kesalahan terhadap Yusuf yang telah pun hilang sebelum ini. Mendengar pujukan, desakan anak-anak ni, maka Yaqub AS berkata, mengecam mereka dan satu bentuk pertanyaan. Dalam kata-kata di sini, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah kamu menduga hati aku akan percaya kepada kamu, mempercaya kepada kamu kecuali seperti yang aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Kalian dahulu juga berkata, kami benar-benar terhadap Yusuf adalah pemelihara, kami akan jaga Yusuf. Wa inna lahu lahafizun. Sekarang pun kamu kata demikian. Kamu pun telah tahu apa yang terjadi pada Yusuf. Apakah kepercayaan demikian dan pemeliharaan yang kamu janjikan itu aku terima? Tapi biarlah aku fikir dahulu. Namun ketahuilah bahawa aku tidak akan memberi kepada kamu ataupun bergantung kepada kamu amanah ini melainkan kepada Allah SWT. Kerana Allah lah sebaik-baik penjaga. Dan ini perkataan yang digunakan oleh Allah, amanukum. Dia sama akar jazrul kalimah dengan amintukum. Keduanya diambil dari perkataan al-aman, al-amnu, iaitu ketenangan hati berkaitan dengan keselamatan sesuatu. Ini namanya aman, fi amanillah. Jadi ucapan Nabi Yaqub menyatakan bahawa Allah Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang, di antara para penyayang, merupakan penjelasan mengapa hanya Allah saja yang diharapkan dan dialah pemelihara yang paling sempurna. Jadi dalam tafsir Durrul Mansur, Imam Suyuti mengatakan bahawa riwayat bila Nabi Yaqub mengatakan fallahu khairun hafizah, juga dibaca dengan fallahu khairun hifzah. Ini kedua-duanya i'rabnya sebagai tamyiz. Jadi macam juga orang Arab mengatakan perkataan daruhu farisan, moga Allah melindungi dia sebagai seorang pemimpin ataupun seorang pejuang. Maka demikianlah juga perkataan ini, Arabnya dia jadi tamyiz. Ucapan Nabi Yaqub ini menyatakan bahawa Allah yang Maha Penyayang. Ia merupakan penjelasan mengapa hanya Allah saja yang diharapkan. Tak ada tempat lain. Allah tidak akan, Maha Suci Allah daripada melakukan penipuan. Allah tidak mengkhianat dan Allah juga tidak bersifat lemah. Sebaliknya dia Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Maka alhasilnya daripada kata-kata ini, Maha Penyayang di antara para penyayang selain daripadanya seperti manusia tidak memiliki kemampuan yang mencukupi. Mungkin dia sayang tapi tak boleh nak lindungi. Tapi Allah sayang dan Allah akan lindung.
Bila diberikan kepada satunya, boleh jadi manusia itu terpengaruh dengan hawa nafsunya sehingga dia boleh khianat. Peringkat awal nampak dia seorang yang baik, tapi lama kelamaan bila tidak diuji, bila diuji saban hari waktu, maka mungkin dia akan kalah dalam ujian itu. Ini tidak berlaku sama sekali pada zat yang maha agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kalangan manusia pun ada tendensi, ada potensi untuk melakukan kekejaman, untuk mengutamakan satu daripada yang lain. Maka perasaan aman terhadap pemeliharaan dan penjagaan Allah itu mesti ada dalam diri seseorang walinya, apatah lagi seorang nabinya, bahawa pergantungan mutlak hanya kepada Allah saja sebagai sebaik-baik pemberi penjagaan. Jadi ucapan Nabi Yaqub ini sebenarnya satu bentuk sindiran kepada anak-anaknya yang pernah diberi amanah untuk menjaga Yusuf, yang sangat disayangi oleh ayah, tapi mereka tidak menjaga amanah itu, tidak mengasihi ayah, bahkan telah menganiaya Yusuf. Maka pada kali ini Allah menekan bahawa Nabi Yaqub menekankan sekali lagi bahawa yang menjaga ialah Allah SWT. Walaupun aku berusaha saya upaya aku anak ini selamat dalam jagaan aku, tapi Allah mengkehendakikan sesuatu, Allah hendak dia pergi ke tempat lain dan keselamatan itu tetap akan diberikan kepadanya, maka aku berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita lihat pada ayat 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Sadaq Allahul Azim. Tak kala mereka membuka barang-barangan mereka menemui kembali barang-barang pertukaran yang mereka bawa, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita, nampak, dikembalikan kepada kita dan kami akan beri makan kepada keluarga dan kami akan melihara saudara kami. Kami akan mendapat tambahan lagi seberat seekor unta. Ini adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir itu. Yang aku berkata, aku sesekali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu berikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yaqub berkata, Allah sebaik-baik, Allah adalah saksi tak ada apa yang kita ucapkan ini. Allah menceritakan setelah saudara-saudara Nabi Yusuf ini membuka barang mereka yang dibawa pulang dari Mesir, mereka mendapati ada barang-barang penukaran yang dikembalikan kepada mereka. Seumpama kalau kita menghantar anak kita untuk beli barang, bagi RM50, beli tepung, beli minyak, beli gula, kemudian balik dia bawa bahan makanan itu dan dalam plastik makanan, RM50 tadi ada balik semula. Begitu umpamanya. Jadi seperti ini diperintahkan Yusuf kepada pelayan-pelayannya supaya meletakkan semua barang tukaran itu dalam karung mereka secara diam-diam tanpa pengetahuan mereka. Setelah melihat barang-barang itu, mereka bertanya, qalu ya abana ma nabghi. Ini dia suruh i'rab. Ma ni ada dua bentuk, sama ada dia ma istifhamiyah ataupun ma nafiyah. Kalau ia merupakan satu persoalan, ia maksud seperti ini, ayah, apa lagi yang kita cari? Maknanya begitu. Tengok baiknya pemimpin ni, seperti yang kami ceritakan kepada ayah, dia bukan saja beri kita tambahan 2 beg lagi, malahan duit kita pun yang kita bawa pun dipulangkan senyap. Kita pun tak perasan ayah, kita pun tak tahu. Jadi ayah usah duk risaulah dengan anak ini, dengan Bunyamin yang kami nak bawa pergi ni. Jadi ini kalau ma itu bersifat istifhamiyah. Jadi di sudut i'rabnya dia adalah nasab kerana maf'ul kepada kalimah nabri yang datang selepas itu. Jadi la ta'tunani bihi, ni huruf lam ni di sudut bahasa Arab ia adalah lamul qasam, lam sumpah. Kemudian illa ayuhata bikum, kata Imam Zamakhsyari dalam Al-Kashaf, kalimah ini merupakan pengecualian yang masih bersambung, namanya istisna muttasil dan i'rabnya menjadi maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Jadi kalimah sebelumnya iaitu la ta'tunani bihi, ini adalah takwil yang menafikan, sehingga erti ayatnya itu menjadi tidaklah kamu kembali tanpa membawa Bunyamin kecuali dengan satu alasan saja aku terima, bila kamu dikepung oleh musuh, maka memang tidak ada jalan keluar terhadap apa yang berlaku itu. Jadi ayat ni masih lagi berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menceritakan tentang permintaan Yusuf kepada saudara-saudaranya supaya mereka bawa Bunyamin kepadanya, maka dalam ayat ini Allah menceritakan negotiation, satu rundingan mereka, permintaan mereka dengan si ayah supaya mengkabulkan permintaan mereka. Allah juga menggambarkan kebimbangan Yaqub di atas Bunyamin sebagaimana kebimbangannya ketika Yusuf dilepaskan untuk main bersama saudaranya dulu. Jadi dalam dialog anak-anak dengan ayah ni yang telah dihuraikan dalam ayat lalu, belum ada penegasan tentang boleh atau tidaknya mereka membawa Bunyamin bersama mereka. Boleh jadi ayahnya berkata, biarkan aku fikir, kerana itu mereka pergi ke barang-barang mereka, menuju ke barang-barang mereka. Lalu digambarkan oleh Allah dalam ayat yang ke-65 ni, mereka pun membuka barang-barang mereka itu. Dan bila dibuka, mereka pun
terkejut melihat wang ataupun barang yang sepatutnya kekal dalam diberikan kepada Nabi Yusuf, diberikan kepada Mesir, kepada pemerintah di Mesir itu, tiba-tiba ada juga dalam beg mereka. Seperti umpama yang digambarkan tadi, kita bawa wang RM5 pergi kedai, seorang kita beli barang, dia bawa barang pulang dan duit RM5 itu masih ada lagi dikembalikan kepada kita. Kita pun masih hairan. Maka itulah yang terjadi kepada anak-anak Nabi Yaqub ini. Jadi perkataan nabghi ini kalau kita belajar, dia pada asalnya bermula maksud dia mengkehendaki. Ada yang berpendapat bahawa anak-anak itu berkata kepada ayah, untuk berangkat ke Mesir kami tidak perlu lagi barang-barang atau duit, kerana barang pembayaran yang dikembalikan cukup untuk menjadi bekal ke sana. Jadi duit yang dipulangkan itu kita akan gunakan semula. Jadi ayah tak perlu keluarkan duit lagi yang baru. Sumpama anak kita lah, kita hantar pergi ke college, ke universiti belajar. Bila habis semester dia pun jumpa kita, ayah terima kasih ayah bagi duit itu, kita gunakan duit itu untuk berniaga. Maka semester baru ni ayah tak perlu keluarkan duit. Begitulah seumpamanya. Jadi pendapat ni kalau kita lihat tidaklah selari dengan penggunaan umum dari kata nabghi yang bererti mengkehendaki sesuatu yang buruk. Ada juga yang memahami kata itu dengan erti berbohong, iaitu kami tidak berbohong kepadamu tentang apa yang kami sampaikan berkaitan penguasa itu, berkaitan Raja Mesir itu, atau kami tidak berbohong berkaitan dengan tekad penguasa itu untuk tidak memberi lagi kami makanan jika Bunyamin tidak hadir bersama kami dalam perjalanan akan datang. Buktinya adalah barang-barang alat tukar yang dikembalikan ni. Mungkin pendapat ini juga menggambarkan bahawa pengembalian barang atau penolakan upah bererti keengganan untuk melakukan hubungan perniagaan diplomatik pada masa akan datang. Perkataan namiru pula diambil dari perkataan mirah, iaitu makanan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, disimpan untuk keperluan masa akan datang. Ni yang kita letak sebagai stok simpanan lah. Baik, dalam ayat ke-66 kita dapat lihat, Yaqub berkata, aku sekali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah SWT. Jadi setelah mendengar desakan anak-anak ni dan melihat kenyataan yang ada, bahawa barangan yang mereka bawa untuk penukaran itu dikembalikan, Nabi Yaqub akhirnya menyetujui pemergian anaknya yang paling muda bernama Bunyamin ini, saudara seibu saya dengan Yusuf AS. Namun sebelum mengizinkan, dia berkata kepada anak-anaknya, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu berikan kepadaku janji yang teguh daripada Allah SWT, iaitu bersumpah atas nama Allah bahawa kamu pasti akan bawanya pulang kepada aku, kecuali jika kamu dikepung musuh sehingga kamu mati atau dikalahkan atau benar-benar tak memiliki kemampuan untuk membela dan mengembalikan Bunyamin kepadaku. Jadi ke-10 anak Nabi Yaqub ini akhirnya bersedia memberikan permintaan ayah, memenuhi permintaan ayah dan bersumpah. Tak kala mereka memberikan janji itu, maka Yaqub berkata, Allah adalah wakil, saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Mawthiqan ni kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan, maknanya wathaqa. Kalau dalam ilmu hadis ada orang dipanggil siqah. Siqah ni maknanya seorang yang dipercayai. Kalau perkataan wathaqa ni berarti mengikat. Jadi mawthiq ni berarti pengikat yang dapat kita berpegang padanya. Sumpah adalah satu yang mengikat manusia, kerana dengan bersumpah dia menggunakan nama Allah dalam ucapannya. Tersirat kalimah menyatakan aku tidak, kalau aku berbohong atau aku tak menepati janji, aku bersedia dikenakan hukuman oleh Allah. Jadi ucapan ini mengikat manusia, serta dapatlah kita fahami ia merupakan mengikat pengucapnya kepada satu kebenaran yang dijanjikan. Bunyi nun pada hujung perkataan ini yang digunakan oleh Allah SWT, la ta'tunnani bihi. Jadi di sudut bahasa Arab ini, nun ini dipanggil sebagai satu pengukuhan. Jadi dahulu biasanya kalau orang bersumpah memberikan sesuatu, dia berjanji sebagai tanda keteguhan hatinya melaksanakan kandungan sumpah. Dari sini bahasa Arab saya menggunakan kata yang memberikan dalam konteks sumpah ataupun janji bagi pembuktian. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan terangkan kepada tuan-tuan apa yang dimaksudkan la ta'tunani bihi illa yuhata bikum. Ni ada isu berkaitan dengan bahasa, dia suruh istilahnya istisna, munqati ataupun muttasil, seperti yang mempunyai implikasi dia suruh maksud yang dikehendaki. Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang, seperti pendapat dikemukakan dalam Ad-Durrus Samin oleh As-Samin Al-Halabi, seorang ahli tafsir yang terkemuka, murid kepada pengarang kitab Al-Bahrul Muhit. Menarik untuk kita bincangkan, lihat andaian yang dikemukakan itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.